علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. InsyaAllah wa masyaallah wa tabarakallah. Malam ni kita muzakarah sedikit berkenaan dengan suatu perkara yang besar dalam sejarah negara kita, yakni berkaitan dengan kemerdekaan sesuai dengan bulan hak kita nak sambut, iaitu bulan kemerdekaan. Malam ni kita kupas sedikit, kita muzakarah sikit tentang apa, satu perkara yang kita mungkin salah faham lama dah, yakni tentang patriotis, semangat patriotik, nasionalis. Yang dulu mungkin kita faham atau kita dengar, ada setengah-setengah daripada kita mengatakan tak boleh perjuangkan bangsa dan sebagainya. Mari kita tengok apakah kena perkataan demikian dengan manhaj ulama-ulama yang mu'tabar, iaitu ulama yang mempunyai malakatul khassah. Baik, sebelum sampai pada tu saya nak bawa satu perkataan, yakni kalam Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari. Kalam perkataan ulama lah ni, bukan hadis. Yang sabit mana yang ada. Kalam ini disebut fi kitabih al-musamma biwadi'i libanatil al-istiqlali al-Indonesia. Yakni Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari ni dia seorang ulama yang muassis, yang mengasaskan sebuah jamiah, sebuah pertubuhan yang diberi nama Nahdlatul Ulama, atau dengan singkatan baru sekarang dipanggil NU lah, di Indonesia tu. Salah satu yang menjadi kebangkitan hari ini, yang di mana kalau kita pandang, kita tilik negara Indonesia yang tidak ada mamlukah, yang tidak ada raja ni kekal aman tak berperang, berbeza dengan apa, dengan negara-negara yang lain, republik macam Yaman, macam mana lah Syria, yang republik tak ada raja. Kerana negara yang tidak ada beraja ini, itu negara tu dia berisiko untuk perang. Adapun negara yang ada raja ni dia barakah, walaupun negara itu bukan negara kafir, walaupun negara itu bukan negara Islam. Contoh seperti Thailand, dia ada raja, mamlukah, jadi risiko untuk perang tu kurang, rendah daripada negara yang republik. Tetapi Indonesia ni walaupun republik dan agama dia berbagai-bagai, agama dalam perlembagaan dia tu bagai-bagai agama. Adapun kita ni agama Islam tu agama rasmi negara. Tengok, walaupun demikian tapi kekal, kekal di dalam keamanan tak perang. Kenapa? Salah satunya barakah daripada Jamiah Nahdlatul Ulama ni yang menjaga dan berusaha untuk menyatukan hati rakyat yang berbilang kaum ni, bagai-bagai puak, bagai-bagai suku ni, macam pahaman macam-macam ni. Jadi qala Syekhul Al-Akbar, la khaira fi ummati, dia kata, tak ada jenis kebaikan, tak ada jenis kebajikan fi ummati, dalam suatu umat, pada suatu umat. Dia buat datang
dengan isim nakirah, maknanya bangsa. Tak ada. Umat maknanya bangsa. Tak ada jenis kebaikan pada satu bangsa tu. Guana tu. Iza kana abna'uha, apabila adalah anak-anak bangsanya tu juhala, jahil-jahil, bodoh-bodoh. Tak ada. Wala tasluhu, dan tidak ada kemuliaan, kebanggaan, tak ada. Tak ada kebanggaan, kemuliaan, kehormatan, tak ada. Pada satu bangsa tu tak ada kemuliaan dia, tak ada kehormatan. Illa, melainkan bi'ilm, melainkan dengan ilmu. Ini perkataan ulama. Ulama sebut gitu. Jadi satu-satu bangsa kemuliaan dia, kehormatan dia tu angkat tinggi bila mana? Dia melazimi ilmu. Sebagaimana ulama-ulama dulu melazimi ilmu. Bahkan ulama-ulama dulu bukan sahaja mereka tu melazimkan ilmu, mereka meninggalkan ilmu tu. Dipanggil turasul ulama, pusaka ulama dengan kitab-kitab karangan mereka tu, supaya apa? Anak bangsa dia tak jahil. Tapi bukan saja mereka itu meninggalkan Torah, mereka juga mempusakakan tanah air itu dengan perjuangan tumpah darah, mandi sebagainya. Nampak? Tapi hari ni kita panggil dah jauh ketinggalan daripada kita mengkaji, kita angkat balik kemuliaan, kehormatan, ketinggian ulama-ulama dulu. Jauh ketinggalan kita. Bahkan tengok, bila tiap-tiap masuk hari merdekanya, kita akan laungkan tanggal 31. Sebut gitu tanggal tu. Tapi kita tak tahu di sebalik kemerdekaan tu siapa, peranan siapa. Siapa peranan siapa yang boleh menyebabkan negara kita, yang boleh menghasilkan negara kita ni merdeka. Walaupun dengan cara tidak berperangan dahsyat macam negara lain. Tu bijak ulama tanah air, tanah Jawi, tidak mengorbankan nyawa yang banyak. Tapi dengan mana? Dengan manhaj mereka. Nampak? Wasatiyah mereka tu. Baik. Kita ulama ayat gitu. Tak ada kehebatan, tak ada keagungan, tak ada punya satu bangsa kalau anak-anak bangsa tu jahil belaka. Apatah lagi jahil tu daripada segi, bukan daripada segi ilmu keduniaan, dia panggil ilmu hayat, ilmu kehidupan, seperti ilmu tip perubatan ke, ataupun ilmu falak ke, ataupun ilmu hisab matematik. Sebagai itu ilmu hayat dia panggil. Bahkan hari ni kalau kita tengok anak-anak bangsa kita hak umur dah kata aki balik pun tentang taharah pun tak tukar taki lagi. Rukun Islam dengan rukun iman bertukar taki lagi. Siapa kerajaan pula lah ni buat satu lagi pula, dipanggil kolom, kurikulum. Untuk apa? Tiap-tiap hak nak menikah kena masuk kursus kahwin pula. Zaman-zaman kita ada tak begitu dulu, zaman mak ayah kita? Ada. Ada. Mari zaman ni kena kursus kahwin pula, dah apa? Sebab tembok isu banyak tak boleh mengucap, tak boleh tak anda. Tu. Kenapa tu? Kenapa tu? Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, sayati zaman, selagi akan datang satu zaman, satu masa, ala ummati, di atas umat aku, yafirruna minal ulama, mereka tu melarikan diri, menjauhkan diri daripada ulama, kama yafirru anil zabi, sebagaimana mereka melarikan, menjauhkan diri, seumpama kama yafirrul ghanam, sebagaimana menjauh diri, melarikan diri oleh binatang ternakan, anil zabi, daripada serigala. Bila dah demikian tu begitu, bila demikian dah begitu, ibtalahumullah bithalathin asya'. Bila dah begitu Allah Ta'ala turunkan bala atas mereka itu. Mana umat-umat aku ni hak melarikan diri, menjauhkan diri. Salah satu, kita melarikan diri, menjauhkan diri, kita tak kenang jasa ulama. Tak kenang jasa ulama. Tama-tama ulama tanah air kita ni, yang kerana jasa mereka itulah
hari ini kita mendapat satu nikmat. Nikmat apa? Kemerdekaan. Itu jasa ulama belaka. Ada? Salah satunya. Salah kita pergi akad lain pula. Tiap-tiap hari merdeka kita pergi akad apa? Pergi akad orang yang tak sepatut. Patutnya hari merdeka kita kena sebut jasa ulama. Yang memperjuangkan tanah air, bermati-mati darah, mandi-mandi darah. Sebab seperti mana apa Datuk Bahamang, Datuk Janggut, Mak Kilau sebagainya, ada Syekh Abdul Fahim sebagainya. Banyak lagi. Ada. Tu. Sepatutnya ulama tu kita kena sebut tiap-tiap merdeka. Dah. Bila dah begitu, anak-anak bangsa ni jahil. Kenapa? Dalam hadis pun Nabi sebut satu lagi, kerana mereka tu yafiruna minal ulama kama yafirul ghanamu anil zabi. Sebagaimana melarikan diri, menjauhkan diri oleh ternakan, binatang ternakan, kambing-kambing daripada serigala. Takut apa panggil. Seolah-olah gitu dah. Baik. Bila gitu ibtalahumullah bi thalasin asya', yakni baliyatin. Bila dah begitu Allah Taala balakan 3 bala. Pertama sekali yarfa'u barakat min amwalihim, iaitu min kasbihim. Satu riwayat sebut kata min kasbihim, satu riwayat ada sebut min amwalihim, diangkat, dicabut keberkatan daripada harta-harta mereka tu. Pertama sekali tak ada keberkatan dalam harta kita. Harta kita bukan masuk kata wang ringgit emas perak je. Anak pinak kita harta juga. Lepas tu keadaan remaja hari ni dengan keadaan remaja kita zaman dulu berbeza. Dulu remaja zaman saya dulu, kalau kata bengong-bengong pun orang tua dia hormat lagi. Zaman ini tak kira dah. Macam-macam perkara kita dengar. Hok katok cikgu pun ada. Zaman kita dulu, kalau cikgu katok kita balik rumah, ayah tambah pula, mak tambah pula. Mak tambah pula, betul tak? Tak usah balik ngadu lah. Mak cikgu lepas saya. Tak. Tak ngadu. Hari ni kalau balik ngadu, mak ayah pergi katok cikgu. Beza tak? Beza tak? Adalah beza tu. Zaman dulu kena repak dengan cikgu, tak berani balik ayah. Mak apa? Takut kena tambah pula. Paruk lagi. Rasum pakat berasa belaka pengalaman tu. Masuk saya. Saya kena kata aja, balik royak ke ayah, ayah tambah dengan tayar motor pula. Rapat dinding. Nah tu. Yang keduanya dah sallatahumullahu bisultanan zaliman. Allah Taala mengerasi di atas mereka itu pemerintahan yang zalim. Yang keduanya Allah Taala akan mengerasi atas mereka itu umat yang meninggalkan ulama tu, tak ikut manhaj ulama tu, tidak kenang jasa ulama tu, Allah Taala akan balakan mereka itu dengan pemerintahan yang zalim. Yang ketiganya yakhruju minad dunya bila iman. Yang ketiganya dikhawatiri keluar daripada dunia itu dengan tak ada iman. Mana tak ada iman yang sempurna. Nauzubillah min zalik. Jadi daripada hadis Nabi SAW, ulama mengatakan dia tak ada kebaikan satu-satu umat tu. Satu bangsa tu bila anak-anak bangsa tu jahil. Dah. Jadi persoalan hari ni saya nak sebut sikit. Yakni hak tentang orang kata perkataan yang disebut ulama hubbul watan minal iman. Cinta ke tanah air itu sebahagian daripada iman. Mengapa begitu? Ini bukan hadis. Ya, bukan hadis, tapi difaham, diambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hubbul watan minal iman, cintakan tanah air. Ini dipanggil ni patriotik ni, nasionalis ni. Ya. Cintakan tanah air. Makna semangat nasionalis patriotik yang mana tak menyalahi agama. Bukan yang agama ni bangkit, dia hapuskan segala adat dah. Hanya dibangkitkan syarak Nabi ni menghapuskan segala adat yang bertentangan dengan syarak. Ada pun yang baik, syarak tak hapuskan. Contoh, misal contoh. Contoh. Zaman sebelum dibangkitkan Nabi SAW, orang Arab jahiliah ni sentiasa dia apa? Bila beranaknya anak, dia akan bagi menyusu.
nyusu pada ibu susuan. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada ibu susuan. Ya, itu bukan amal Islam tu. Itu adat jahiliah tu. Adat jahiliah tu. Tapi bila bangkit Islam, nampak tak? Perkara tu baik di sisi Islam. Molek tak menyalahi, maka adat tu sudah menjadi sebahagian daripada hukum Islam dah. Ada hukum dia dah. Dulu tak ada hukum. Ada. Masih kata murid anak aku nyusu, hak ni jadi adik-adik susu pun tak ada masalah. Pak bila bangkit Islam, kemas kini pula, update lagi. Hak ni susu, hak ni susu, jadi adik-adik susu. Haram, tak boleh nikah. Siapa hari ni hukum tu ada? Atau asal daripada adat? Begitu juga tentang cintakan tanah air. Dengan makna patriotik tu, kita cinta tanah air, cintai tanah air. Seperti Nabi sebut, mata Nabi nak keluar hijrah ni, nak keluar hijrah. Setengah sahabat kata Nabi tu apa? Nabi ni bercakap-cakap li Makkah. Nabi bercakap dengan Mekah tu, di tanah Mekah tu. Nabi kata qala Rasulullah SAW li Makkah. Nabi royak ke Mekah tu. Nabi kata ma atyabaki min baladin wa habbaki ilayya. Tidak adalah mu ni Mekah yang terlebih baik daripada satu negeri ni ada bagi aku. Nabi kata. Nabi royak gitu. Ma atyabaki min baladin. Mudah-mudah bahasa kita, alangkah baiknya mu ni Mekah, negeri mu ni Mekah, bumi mu ni Mekah. Mana bergaya? Wa habbaki ilayya. Dan engkau lah lebih aku kasih. Mu ni Mekah, mu lah aku kasih. Walaula anna qaumi akhrajuni minki. Jikalau sekiranya, tengok, fardu takdir sekiranya. Nabi kata, kaum aku tidak memaksa aku, tidak menghalau aku keluar daripada Mekah, masakantu ghairaki, niscaya aku tak duduk tempat lain, melainkan aku nak duduk dalam mu. Itu isyarat menunjuk kata apa? Isyarat menunjuk kata apa? Semangat dah, ada dah semangat nasionalis, cintakan tanah air itu. Maka daripada hadis ni ulama mengatakan bahawasanya kalam hubbul watan minal iman itu mentafsirkan makna hadis ni. Cintakan tanah air itu bahagian daripada iman. Sebab itulah masa nak merdeka ni Indonesia dulu, Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi perang Belanda. Cari kenekaan resolusi jihad. Nampak siapa mengeluarkan resolusi jihad? Pakak belakang ni, anak-anak bangsa mereka ni satu kan. Nampak tak? Itu. Dan lagi tengok. Hadis ni, hadis saya baca dikeluarkan oleh Tirmizi. Kemudian lagi kita tengok. Hadis ni Ibnu Hajar sebut, kata, tak kala Nabi SAW duduk di Madinah, mari seorang sahabat sakit. Sakit tu wallah, sama ada sakit mata ataupun dia kena korak, kena panau di muka, wallahualam. Saya tak ingat dah syarahan dia. Bila begitu Nabi pun ambil tanah Madinah selepas pada hijrah ni. Hadis tadi sebelum pada hijrah, Nabi bercakap dengan Mekah. Ma atyabaki. Hari Nabi ambil tanah, mari sahabat rakyat sakit, Nabi ambil tanah, baca bismillah. Nabi baca bismillah. Turbatu ardina, tanah bumi kami, yakni Madinah ni. Biriqati ba'lina, bercampur baur dengan air liur setengah daripada kami. Yushfa saqimuna, menyembuhkan akan yang sakit-sakit daripada kami. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami puak sapu. Tengok Nabi sebut apa? Turbatu ardina, tanah bumi kami ini, yakni Madinah. Ya, hadis ini Ibnu Hajar kata
ada isyarat menunjukkan hubbul watan tu, mencintai tanah air tu minal iman, bahagian daripada iman. Dah bahagian dah daripada iman, mencintai tanah air tu. Dengan mana? Ni kita kena tanamkan, kena kekalkan semangat kenegaraan kita itu. Dengan mana kita bersatu hati, angkat semangat patriotik nasional dengan satu wadah tu, cinta tanah air, bahagian daripada keimanan. Kita tengok lagi banyak hadis tentang apa, tengok tentang waktu perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat apa? Mengangkat dipanggil hiwal, iaitu bendera. Sama ada al-liwa ataupun ra'yah, al-uqab. Apa? Nak perang ni angkat bendera. Angkat bendera nak perang. Bapa angkat bendera? Sebab dia jadi simbol dan memberi makna sesebuah negara, ataupun negeri, ataupun pasukan. Apa? Sebab bila kibarkan liwat bendera itu sentiasa dikibarkan, nak menunjukkan kedaulatan, nak menunjukkan ketinggian sesebuah negara ataupun sesebuah pasukan tu. Ada antara hadis ataupun asar yang menggambarkan tentang bendera dan panji pasukan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, kana liwa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyadha wa rayatuhu sauda'ah. Apa maknanya? Adalah bendera liwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu warna putih. Wa rayatuhu, dan rayahnya sauda'a, berwarna hitam. Tengok, angkat bendera dalam pasukan perang tu. Angkat bendera tu apa makna? Kalau tak menunjukkan semangat, ada nak mengangkatkan semangat satu pasukan hok menjaga tanah air, hok cinta kat tanah air. Lepas tu Nabi SAW perang tu, buka kota Mekah tu, apa isyarat tu semua tu? Tu semua yang melibatkan dengan watan tu, watan tanah air. Sebab tu salah besar kalau kita kata ada nasionalis, semangat kebangsaan ni ada salah. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh. Kerana apa? Fitrah. Kerana apa? Kerana manusia ni, bila kita kata ya, di antara orang Eropah, di antara orang Afrika, di antara orang Amerika, semualah bangsa Cina apa sebagainya, ya, selagi mereka itu Islam dalam konsep bersaudara, dalam konsep bersaudara, berseakidah, mereka ialah saudara kita. Tapi dalam konsep watan, tanah air, kita kena ingat, kita ni bangsa Melayu, bangsa Jawi. Kita kena akui, kita bukan orang Amerika, kita bukan orang Afrika, orang Arab jauh sekali. Kita kena akui. Tu dalam konsep ada watan, bertanah air, kita kena akui, kita bukan Amerika, bukan Arab. Nampak? Kita ialah orang Melayu yang ada sejarahnya tersendiri, yang tidak ada pada sejarah bangsa lain. Tak ada. Tak ada. Sebab tu kita kena bangga dengan sejarah kita, sebagaimana bangsa lain bangga dengan sejarah dia. Dan kita kena kekalkan dia sebagai ilmu, untuk apa? Mensyukuri nikmat tu, supaya kita masuk dalam orang yang bersyukur. La in syakartum la azinanakum. Kalau mu syukur, aku tambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat kemerdekaan tu kita kena tambah. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut la yashkurullah, tidak bersyukur, tidak tergolong orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Man la yashkuru linnas. Mereka
iaitu orang-orang yang tidak pandai nak berterima kasih sama manusia. Jadi mana? Kita kena kekalkan sejarah perjuangan ulama dulu. Salah satu guana kita nak kekalkan sejarah perjuangan ulama tu, iaitu al-akhdhu bil qadimi as-salih. Ambil, kita kekal, jaga warisan yang ulama-ulama tinggal dulu tu, sebagaimana salih, sebagai suatu kebaikan, kebajikan, kehormatan, ketinggian, kemuliaan. Misalnya ada pengajian-pengajian kitab-kitab turah ni yang banyak ilmu, khazanah ilmu dalamnya, kita kena kekalkan di surau-surau masjid kita. Lepas tu fikiran dipanggil, karya fikiran, manhaj, ulama-ulama kita kena ambil pakai. Kenapa? Sudah terbukti kejayaan mereka dulu. Sudah terbukti. Kalau kita tengok dulu di Mekah dulu, masyhur dengan ulama-ulama Melayu yang mengajar di tanah haram. Seperti Syekh Falembani. Banyak lagi nak sebut. Sejarah tu ada. Masyhur. Bukan orang Arab. Mengajar di Masjid Arab tu kebanyakan ulama-ulama tanah Jawi. Dan yang mengarang-arang kitab pun hebat-hebat ulama tanah Jawi. Sampai kan kitab-kitab tu masuk dalam Al-Hal, buat pengajian, buat silibus pula. Tu tengok, sudah berjaya. Kehormatan bangsa Melayu tu dah telah diangkat dengan ilmu ulama pada dulu. Dan begitu juga perjuangan ulama-ulama dulu, bukan saja mereka tu alim dalam ilmu, bahkan mereka tu berjuang untuk pertahankan tanah air. Yang hari ini kita dapat rasa keamanan tu sebab jasa mereka. Jadi kalau kita tak kekalkan semangat cinta ke tanah air ni, bahagian daripada iman, kita akan berpecah belah. Kita akan pecah belah, jadi mundur, jadi rugi kita. Kenapa? Kenapa? Kerana kecintaan kepada kaum dan bangsa ni adalah fitrah. Kecintaan kepada kaum dan bangsa adalah fitrah. Fitrah mana? Fitrah yang semula jadi, yang mustahil untuk kita nak hapus buang. Tak boleh, mustahil nak hapus buang. Kecintaan kepada kaum dan bangsa ni dia fitrah, dia panggil. Sebagaimana Nabi SAW sebut. Nabi sebut dah, ma atyabaki min baladin tu. Ya, tu fitrah tu. Fitrah semula jadi. Tak boleh kita nak buang. Cintakan tanah air, cintakan bangsa tu, dia panggil fitrah. Mana? Sebab sejarah telah menunjukkan bangsa bersama Islam ni, bangsa bersama Islam ni dia apa? Dia maju, berjaya. Jadi sebaliknya, apabila Islam ditinggalkan, mereka bangsa tu jadi lemah hina. Jadi cuma kita nak betul je. Nak betul apa? Nak betul bawa bangsa tu dengan Islam. Makna apa sekarang ni? Semangat nasionalis, semangat patriotik tu tak lagi dengan semangat patriotik nasionalis mata-mata. Dia kena pergi dengan Islam juga. Dan begitu juga Islam, dia tak lagi dengan Islam semata-mata. Sebab fitrah tu ada. Iaitu fitrah semangat cintakan tanah air dan kebangsaan tu, dia ada. Tak boleh tinggal juga. Kena ambil juga kebangsaan tu seiring. Nak betul waktu. Tu je. Kena update waktu. Sebagaimana ada zaman dulu adat jahiliah, menyusu begian-begian, pak mari Islam update balik betul. Begitu. Jangan kita terpengaruh dengan ideologi nasionalis ataupun patriotis yang dibawa oleh falsafah Yahudi. Yang mereka itu bawa semangat nasionalis Yahudi perkauman, betul-betul mereka meninggalkan agama. Dan terkadang membawa kepada fahaman etis. Itu memang sesat. Dia seolah kita guna kereta, beli kereta. Kan tak? Kita buat mana? Kalau buat pergi pakar masjid, betul tak? Betul? Buat bawa anak bini kita, kemudahan untuk apa masalah keduniaan kita. Betul. Tapi kalau beli kereta molek tapi buat berlumba. Kena tak? Tak kena. Begitu juga. Kita bawa bahasa kita, bawa ke arah meninggalkan agama. Itu tak betul. Syarak tegah larang. Syarak tu tegah larang.
Adapun kalau kita bawa semangat kecintaan pada negara, dengan bawa nilai-nilai yang diterapkan oleh agama Islam, tu ya molek, syarat tak tegak. Kaitan antara Islam dan konsep kebangsaan tu perlu difahami dengan betul. Konsep tu. Apa? Dia tidak akan, supaya dia tak menimbulkan semangat kebangsaan yang sempit dan fahaman nasionalis yang sempit yang ditanamkan oleh penjajah barat. Dia mari dulu. Sampai hari ni pun kita duk guna fahaman barat tu. Sampai hari ni pun. Ya, sistem demokrasi ni tu duk pakai hak barat tu. Betul tak betul? Ke saya salah? Siasah kita bukan siasah Islamiyah. Siasah Hizbiyah dia panggil. Dah tu. Tapi tengok kita walaupun benda tu penjajah bawa, kita nak bawa bersama agama jadi molek tak? Dia molek. Bukan hak Islam bawa. Salah juga kalau kira. Salah. Sebab bukan asal daripada Islam. Sistem demokrasi yang kita amal ni. Tapi bila kita bawa dengan cara Islamiah, jadi molek. Begitu juga. Saya nak baca ni. Tak lama sangat ada SOP ni. Saya nak baca satu kitab Al-Iqas. Al-Iqas yang bermakna khutbah. Khitab 7. Dah. Apa makna? Dipanggil khutbah penyedar dan penggerak yang dikarang oleh sahibul fadilah Syekh Abdullah Fahim Al-Falani. Dikeluarkan oleh Haji Ahmad pada tahun mana? Haji Ahmad Badui. Mudir madrasah daerah Al-Ma'arif Al-Wataniyah. Tengok. Orang dulu tengok. Buka madrasah pun letak Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah. Letak tanah air selalu. Perjuangan dia. Nak baca banyak, baca sikit lah. Separuh kan tidur belaka. Sebahagian daripada khutbah ni menyebut gini. Wa inna huquqa watanikum la tuhsar. Apa? Erti maknanya? Dan sesungguhnya hak-hak tanah air kamu itu amat banyak. Tu. Hak-hak tanah air kamu itu amat banyak. Wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun. Maka bangun membaiki keadaan itu ialah fardu yang tiada boleh tiada boleh dinafi. Fardu yang tidak boleh dinafi dan diingkarkan. Tak boleh. Tapi sedap dia kata ni. Mula-mula apa? Wa inna huququ watanikum la tuhsar. Hak-hak tanah air kamu tu banyak. Maka bangun membaiki keadaannya tanah air itu ialah fardu yang tiada boleh dinafi dan diingkarkan. Kita bangun baiki kesatuan tanah air kita ni, jangan pecah belah tu, satu kefarduan tu. Tu dipanggil hak boleh. Mana siasah hak wajib sekali bina kesatuan. Sebagaimana Nabi bawa siasah pergi Madinah, satukan dulu, bukan pecah. Bukan pecah belah, satu. Auf, Bani Auf dan Khazraj satukan dulu. Satukan dulu. Tu siasah Islamiah. Lagi dia kata apa? Fa innaha al-ummu syaqiqatu thaqilul ahmal. Kerana bahasanya la afa dia panggil fa takliliyah. Kerana bahasanya tanah air kita tu seperti ibu yang dikasihi, yang sangat berat pikulannya, bebanannya. Sebab tu dia panggil tanah air, panggil apa? Ibu Sebab apa kita panggil ibu pertiwi? Sebab berat tanggungan dia. Tanggungan tu berat tanah air ni. Tengoklah ni hak Palestin duk perang tu apa? Sebab tanggungan ibu pertiwi tu. Syria duk acur habis semua. Tanggungan apa tu? Duk tahan ibu pertiwi, tanah air. Hak Yaman duk perang. Semua negara ni bertolak kerana apa? Sebab berat tanggungan ibu pertiwi. Sebagaimana kita tengok ibu kita tanggung kita 9 bulan tu berat tak? Berat tak? Ibu pertiwi tu berat lagu tu menanggung rakyat ni.
Sebab tu semangat nasionalis kita tu dah bawa dengan agama tu. Agama bawa semangat nasionalis, kenegaraan, cinta. Mana nasionalis cinta tanah air sebagai imam. Bukan mana nasionalis bawa barat-barat tu. Nah, itu satu kefarduan, bahagian daripada iman. Nah, kesatuan tu bawa tu. Ni apa pecah belah lagi. Nah. Lagi dia kata walaqad taqaddamatil ajaibu fi qa'ri darikum. Sesungguhnya telah majulah bangsa-bangsa asing. Bangsa asing telah maju, telah mara. Oleh bangsa asing. Mana? Fi qa'ri darikum. Maju bangsa asing maju di negeri kamu. Beberapa jauh lagi. Orang asing mari duduk negeri kita maju. Nah. Tu. Lepas tu wa taqahqartum fiha ilal wara'i awaila. Dan kamu di dalam negeri kamu telah mundur ke belakang semata-mata, berharap pada orang saja. Duk berharap pada bangsa lain saja kita ni dalam negeri kita. Makan hak Cina, beli bangsa lain, tak ada hak Melayu. Tanah air kita hak kita. Tapi bangsa lain maju apa? Sebab kita pecah belah. Tak satu. Betul tak? Ni nak bagi ni fardu ni. Ingat molek. Kena jawab belaka esok. Rumah kita. Tapi bayang mana rumah kita, orang lain handle mana? Marah kita. Maka alangkah bekunya semangat kamu dan lemahnya perasaan kamu, dan apalah penyegang dan malah ini. Segang malah kita. Hak kita, tanah air kita. Sebab kita dah hilang dah semangat cinta ke tanah air. Faham tak? Lepas tu fama an ashaluna iz awqa'na maktufal yadi yutahabalu ala khabaya aradina wala nadri. Maka alangkah malangnya dan buruk perangai kita dengan duduk semata-mata berdakap peluk tubuh, tangan saja. Sedangkan perbendaharaan kekayaan bumi kita ni ditipu daya. Padahal kita tidak ambil tahu. Apa duk sibuk pecah belah kita, kena fitnah gitu. Padahal duk balah pecah belah kita. Orang lain duk korek. Kita ni seolah-olah mana ni masa kita ni. Kita ni yang dikejar terlepas, yang dijinjing berterabur orang. Seolah kita ni. Kita kejam dia. Hak tu terlepas. Kita tak sedar. Lepas tu hak ni, tanah air kita ni, hak kita jinjing ni berterabur orang. Seolah gitu. Dah. Wallahi inna hadza labi'satil hal. Demi Allah, sesungguhnya inilah seburuk-buruk dan sejahat-jahat kelakuan, kata pengarang kitab ni. Mana tinggalkan membaik kesatuan bangsa kita ni. Gi pecah belah dan sebagainya. Malang nasib kita ni. Hak paling teruk sekali lah ni, jatuh kita pada fitnah takfir, mentakfirkan sesama sendiri. Tu berat. Siapa tahap lagu tu berat. Tak ada nak ayat masalah politik ni, nak ayat bangsa kesatuan dulu ni fitrah. Nak tahu lebih dalam lagi, Tok Guru Haji hadis sendiri. Ada karang buku tentang bawa kebangsaan ni fitrah. Bawa. Buku terbaru dia ni. Dia beli tengok baca. Tak? Tu dia panggil. Kena dah. Kena ubah dah persepsi kita ni, kena bina kesatuan kecintaan kita. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Kita ni bukan saudara seagama saja.
Kita ni saudara setanah air. Kita ada dua ikatan. Pada konsep saudara seagama, kita mana rakyat-rakyat Afrika ke apa semua yang seakidah dengan kita, ahli kiblat, itu saudara kita pada konsep beragama. Tapi sebut dah tadi dah, dalam tanah air ni kita bukan saudara pada agama saja, kita saudara sewataniah, setanah air. Bila dah ada dua ikatan saudara, maka tak boleh lagi kita nak pecah belah. Satu saudara pada agama, itu kuat dah. Nah, lepas tu satu lagi, saudara setanah air, dipanggil dah. Tu kita kena baiki belaka tu dah. Kena baiki belaka. Kenapa? Sebut tu dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seorang daripada kamu. Tak sempurna iman hatta yuhibbu li akhihi, sehinggalah ia mengasihi bagi saudaranya. Saudara kita sebut tadi, kita satu saudara pada agama, satu lagi kita bersaudara sewataniah. Lepas tu watan kita ni besar, lepas tu kita bersaudara satu qaryah lagi. Hari ni kita bersaudara pula satu jamaah. Banyaklah saudara kita, persaudaraan kita tu banyak. Bila banyak, jangan kita permudah-mudahkan untuk merungkaikan persaudaraan tu. Kenapa? Tak sempurna iman kita. Jadi nak bina iman kita ni, satu bahagian daripada mana? Hubbul watan, mencintai akan watan. Hatta yuhibbu li akhi, sehinggalah dia mencintai, mengasihi saudaranya. Kama yuhibbu li nafsi. Ma yuhibbu li nafsi. Tak ada ka ma yuhibbu, barang yang ia cinta bagi dirinya. Apa benda yang kita kasih cinta pada diri kita, begitulah saudara kita. Nah, kalaulah kita tak suka disakiti orang lain, ya, kita jangan menyakiti saudara kita, baik saudara seagama, baik saudara sewatan, baik saudara sekarya, baik saudara satu jamaah. Jadi bermula daripada saat ini kita kena bangkit dah. Kitab ni Al-Iqah ni ditulis pada tahun pada tahun mana? Pada tahun 1367. Bermakna dia dua, sama ada 1367 ataupun 1347. Kalaulah 1367 dikarang kitab ini, ulama dulu karang kitab ni, nak suruh kesatuan orang Melayu tu kuat, supaya apa? Tak tergadai tanah air dia tu, hanya semata-mata menang sorok, kapur tergadai. Tulis ni nak suruh sedarkan bangsa dia tu. Kalau kiranya sudah 75 tahun lah, 1367 Hijrah. Hari ni 1442 Hijrah. Tolak tengok, sudah apa? 75 tahun dah. Nasihat ulama tu. Mana kita duduk dalam perpecahan dah 75 tahun dah. Kalau seorang umur tu dah habis dah umur. Umur umat Nabi tak panjang. Nabi kata antara tu je 60-70 je. Kan? Habis mati dah. Tak ada buat kebajikan lah maknanya. Nampak tak? Tak ada nak buat kebajikan lah untuk tanah air tu. Kalau nak kata kitab ni dikarang, 1347. Dah. Tarikh dia tu, saya ada muskil sikit dah. Tarikh karang kitab ni. Kami cari. Sebab kami sekarang ni kami tubuh satu jamiah Nahdlatul Ulama. Malaysia ni kita nak jaga. Nak jaga apa perjuangan ulama nak bangkit. Nak bawa ke depan. Nak bawa masuk masyarakat. Nak jaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak angkat balik ulama-ulama kita, biar duduk di bawah institusi raja-raja. Baru kehormatan agama tu terjaga, terpelihara. Kita pakat-pakat kita orang muda ni. Kenapa? Kita ada satu slogan, iaitu apa? Al-akhzu bil jadidi as-salah. Ambil benda yang baru ni, perkara yang baru ni, teknologi ada ni, untuk kita lebih maju berdaya saing, supaya kita tak mundur, tak hilang kehormatan kita. Jadi kalau kitab ni Al-Iqah ni dikarang pada tahun 1347 Hijrah,
bermakna ni satu pak dua bermakna lebih kurang dalam 95 tahun dah nasihat ni berlegar. Tapi hari ni baru boleh dengar. Kan ada orang dengar dah? Tak lagi. Lama dah ulama-ulama yang mempertahankan tanah air kita ni duk beri nasihat. Hari ni kata baru siapa nasihat ulama-ulama yang berjaya mempertahankan tanah air kemerdekaan nikmat ni? Ada. Inilah nikmat yang paling besar kita kena syukuri. Nikmat yang paling besar sekali Allah Ta'ala menjadikan kita itu al-ijad. Dipanggil nikmat al-ijad. Apa nikmat al-ijad? Daripada kita tak ada kepada ada. Tu nikmat besar sekali. Kemudian bukan daripada tak ada kepada ada. Nikmat ijad tu Allah Ta'ala bagi pula satu nikmat lagi, al-imdad, berkekalan. Nikmat berkekalan. Salah satu jasa ulama beri tinggal ke anak bangsa apa tu? Iaitu kemerdekaan. Imdad kekal sampai hari ni. Ulama tinggal berjuang bagi kita. Kalaulah tidak jasa ulama-ulama tu, nescaya kita tak ada tanah air. Bila tak ada tanah air, jangan kata tak ada air, tak ada rumah pun susah dah. Apa lagi tak ada tanah air? Sebab tu nikmat imdad, tanah air ni, kemerdekaan ni, kesatuan kita kena jaga sebagai satu kefarduan yang tak boleh diingkarkan, tak boleh dinafikan kerana ianya fitrah. Wallahu ta'ala alam ay alim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekadar itulah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak molek itu daripada kejahilan dan kelemahan akal saya. Wallahu ta'ala.